Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 30 teknik tadabbur tepat Al-Quran. Sambungan kita pada malam ni ialah daripada muka surat 115, teknik yang ke-8, iaitu memahami konsep amsal, perbandingan dalam Al-Quran. Kita tengok muka surat 115. Dia sebut situ amsal bermaksud menyerupakan atau perbandingan atau permisalan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukumnya, mendekatkan sesuatu yang tidak berupa atau bersifat kebendaan dengan sesuatu yang jelas dan terang, atau salah satu daripada keduanya dengan selainnya. Itu yang ditakrifkan, yang didefinisikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Dan memang Ibn Qayyim Al-Jauziyah melakukan penelitian terhadap Al-Quran sehingga ada satu bab dia tulis tentang amsalul Quran, contoh-contoh perbandingan yang ada dalam Al-Quran. Amsal ni bahasa mudah kita ialah apa-apa saja perbandingan. Tuhan banding satu benda dengan benda yang lain. Kalimah yang digunakan dalam Al-Quran untuk ayat-ayat yang ada elemen perbandingan ni ialah digunakan kalimah masalah. Biasanya apa-apa saja kata terbitan daripada masalah tu, amsaluhum ataupun misluhu. Kalau kita buat carian secara rentas dalam Al-Quran, maknanya kita buat secara pukal macam tu saja, perkataan masalah ni apa saja daripada pecahan dia, kamasali, famasaluhu, perkataan-perkataan ini berulang dalam Al-Quran sebanyak 130 kali. 130 kali dalam Al-Quran, berbagai tempat. Kalau kita buat dalam carian, kalau kita ada application Quran dalam telefon, apa sajalah aplikasi Quran yang boleh buat carian perkataan, kita boleh tengok secara mudah saja. Kita masukkan perkataan masalah dekat search dia tu. Kalau yang guna Android, kita boleh tengok pada Quran Android lah. Tengok situ, dia keluar terus berapa kali perkataan masalah berulang dalam Al-Quran. Carian yang kita buat, kita akan jumpa 130 result dia, perkataan masalah. Semua ayat-ayat tu dia ada juga perkataan masalah tu tak bermaksud perbandingan, tapi kita buat pencarian secara mudah. Okey. Itu kalimah pertama. Okey. Kalimah yang kedua dalam Al-Quran yang juga bermaksud perbandingan ialah darabah. Darabah juga satu kalimah yang Tuhan guna untuk mengisyaratkan amsal, perbandingan. Kalau kita buat carian dalam Al-Quran, ada lebih kurang 54 tempat dalam Al-Quran yang menggunakan perkataan darabah.
Paling mudah sekali ialah Allah Ta'ala sebut, innallaha la yastahi ay yadriba mathalah. Ni ayat ni kita biasa dengar lah dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut tentang perbandingan yang Tuhan buat dunia dengan nyamuk. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tidak malu untuk membuat perbandingan nyamuk betina. Ba'udah tu maksudnya lah nyamuk betina. Sebab dia ada satu lagi perkataan lain untuk merujuk kepada nyamuk yang berjantina jantan ni, ialah namus. Tapi untuk nyamuk betina, ba'udah. Sebab apa disebut tentang ba'udah? Sebab nyamuk betina dan nyamuk jantan, beza antara keduanya ialah nyamuk betina yang akan hisap darah. Nyamuk jantan dia tak akan hisap. Sebab tu nyamuk jantan ni dia duduk main-main. Kalau tuan-tuan naik kereta semua, yang pagi-pagi duduk terbang lah kereta semua tu, kita parking lama-lama, yang tu semua nyamuk jantan, dia tak akan hisap. Cuma dia ganggu lah. Dia hanya menyebabkan pembiakan saja. Cuma kita bukan nak cerita benda tu secara fokus. Nak sebutnya ialah penggunaan elemen amsal itu. Dalam buku kita dia sebut situ, dia kata amsal Al-Quran dapat dibahagi menjadi 3 bahagian, iaitu amsal musarrahah. Musarrahah tu maksudnya perbandingan yang jelas. Penggunaan perkataan tu clear. Cukup kita tahu terjemahannya, kita dah nampak apa yang nak dimaksudkan. Menggunakan kata-kata perumpamaan atau kata yang menunjukkan penyerupaan, tashbih, kiasan lah. Seperti perkataan daraba, mathal dan selainnya. Kita dah sebut tadi. Contoh firman yang dia bawa situ ialah ayat 17 surah Baqarah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perbandingan hal mereka sama seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma hawlahu, apabila api itu menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihi, Allah Ta'ala hilangkan cahaya yang menerangi mereka. Wa tarakahum fi dhulumat, dan dibiarkan mereka dalam gelap gelita. La yubsirun, tidak dapat melihat sedikit apa pun. Ayat ni kalau kita tengok, Allah Ta'ala cerita tentang perumpamaan bagi beberapa golongan yang menentang Al-Quran. Kalau tengok permulaan surah Baqarah, Allah Ta'ala cerita tentang pertama golongan muttaqin, yang kedua ialah kafirin, iaitu golongan orang-orang kafir, dan yang ketiga ialah munafikin. Munafik. Yang paling panjang sekali penerangan dia ialah tentang orang-orang munafik. Allah Ta'ala sebut tentang perbandingan orang munafik. Sebab ayat yang ke-17 ni, Allah Ta'ala cerita tentang sebelum pada tu perangai orang munafik yang suka mempersenda-sendakan agama. Kalau kita undur lah ayat 17 ni dalam buku kita ni, dia sebut tu ayat 17. Ayat 16 cerita tentang orang yang membeli kesesatan dengan dunia. Ayat yang ke-15 cerita tentang orang-orang yang dipermainkan oleh Tuhan kerana dia mempermainkan Allah Ta'ala dan Rasul di dunia. Maknanya ayat ni diumpamakan keadaan orang-orang munafik, khususnya di akhirat. Orang munafik itu seperti orang yang membawa obor, bawa api untuk menerangi dia pada tempat yang gelap, tapi api itu ditiup dengan angin, sehingga menyebabkan dia punya cahaya tu sekejap cerah, lepas pada tu kelam balik, cerah, lepas tu kelam balik. Itu ialah keadaan nak tunjuk betapa lemahnya cahaya yang ada pada orang-orang munafik tu. Maknanya cahaya yang sangat-sangat minimum. Tapi waktu di dunia, mereka cuba untuk menisbahkan diri mereka tu macam orang beriman. Bahasa mudah kita ni, orang yang nak bermain pada 2 tempat, 2 kolam. Dekat orang kafir pun nak bagi ada kedudukan, dekat orang Islam pun nak bagi ada kedudukan. Itu keadaan orang munafik. Jadi Tuhan buat perumpamaan itu. Seperti orang yang dihidupkan api, tapi api dia tu terang, lepas pada tu kelam, hilang. Nak sebut api yang digunakan sangat-sangat lemah, yang nak dipertahankan ataupun nak ditunjukkan. Itu dia panggil amsal musarrahah. Perbandingan yang jelas. Orang munafik, keadaan dia ialah keadaan orang yang tidak cukup pencahayaan. Ada tapi tak cukup. Orang kafir tak ada terus.
Orang beriman yang paling terang sekali. Yang paling terang sekali. Okay. Kemudian muka surat 116, Amsal Kamina, iaitu tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan. Tetapi kalimat itu mengandungi pengertian yang mempesona sebagaimana yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan yang singkat. Yang ni dia panggil elemen i'jaz. I'jaz dalam Al-Quran ialah kalimah tu dia sepatah, tapi pecahan daripada makna yang keluar daripada kalimah tu luas. Berpuluh-puluh makna yang boleh dikeluarkan. Itu kelebihan dan keutamaan bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Sebab dia ada bahasa Arab yang digunakan dalam syair. Ada keadaan, ada waktu dia hebat. Ada keadaan, ada waktu dia biasa je. Tapi untuk kalimah Al-Quran, ianya luas. Bahkan kalimah pertama yang digunakan dalam Al-Quran iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada surah Al-Fatihah. Pemilihan Alhamdu, bahasa Melayu segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Pemilihan perkataan Hamida, tak ambil kalimah Madaha, Syakara. Ni kena belajar bahasa Arab sikit lah. Kita akan nampak kenapa kalimah tu dipilih. Situ sudah menunjukkan i'jaz. I'jaz ni maknanya dalil bukti kata Al-Quran ini bukan rekaan manusia. Maknanya Allah Ta'ala jadikan bahasa Arab telah dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Sebab tu orang pun nak tanya soalan. Orang tanya soalan pada saya. Kan Jibril alaihissalam bulan Ramadan akan datang tadarus dengan Nabi. Kita maklum riwayat tu. Maknanya Nabi ni akan mengadap Jibril untuk recheck balik ataupun check kembali bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Kena check. Tahun last sebelum Nabi wafat 2 kali. Dalam bulan Ramadan 2 kali. Khatam. Baca dengan Jibril. Ada orang tanya, kenapa Nabi-Nabi lain selain Nabi Muhammad, macam Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, tak ada riwayat Jibril turun baca orang kata apa, secara verbal depan Nabi tersebut. Kenapa untuk kes Quran ni dia ada yang tu? Untuk Zabur tak ada, untuk Taurat tak ada, untuk Injil kita tak akan jumpa riwayat Jibril datang tiap-tiap tahun renew, bukan kata renew, check balik. Dia buat pengesahan, verify balik sebutan. Kenapa untuk kes Quran dia ada sampai tahap tu? Sebab Quran mukjizat dia bermula pada sebutan, bukan bermula pada penghayatan tengok makna. Sebab tu satu benda yang memeningkan orang, bila mana kita tengok Al-Quran itu tidak dituturkan oleh sebahagian besar penganut agama Islam sebagai bahasa harian. Kita orang Melayu tak bercakap dengan bahasa Arab, tapi dapat dibaca dengan betul walaupun bacaan itu datang daripada bukan penutur bahasa tu. Bukan penutur bahasa. Kita bukan penutur bahasa Arab. Kita bukan bercakap bahasa Arab hari-hari. Tapi bacaan Al-Quran dapat dilenturkan dengan baik. Walaupun bukan daripada bangsa yang bercakap dengan bahasa tu. Sebab kemukjizatan Al-Quran itu bermula pada bunyinya. Bunyi itu sudah ada keindahan yang berbeza. Sebab tu Al-Quran perlu ditalaki, istilah dia. Talaki ni maksudnya kena apa betul. Kena tahu kedudukan lidah untuk sebut setiap satu huruf dalam Al-Quran. Tambah lagi setiap satu huruf tu dia ada pahala. Ini khususiah yang ada pada Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok, dia bermula pada penyebutan lagi. Dia bukan hanya tengok, buka, baru nampak sedap isi buku ni. Dia macam bacaan, bahan-bahan bacaan lain, kena baca dulu. Kita baca apa-apa buku, kita nak baca tanpa ikut intonasi, ataupun kita nak baca tanpa ikut dia punya titik, koma dia, tak apa. Tapi untuk Quran tak. Quran ni sebutan, wakaf ibtidaknya pun diambil kira untuk meraihkan. Sebab tu Quran ni nak rasa dia punya kesedapan dia kena bermula dengan sebutan. Kalau sebutan tidak betul, maka dia membantutkan. Bukan tak dapat langsung, tapi membantutkan sikit. Cuma, sebab itulah kita tengok, orang yang terlibat dengan Quran ni, syaitan akan ambil semua angle untuk kacau. Orang yang dah kemah baca Quran, dia perkemah bacaan Quran sampai ke mati. Dia tak jam, dia tak pergi beredar kepada pemahaman Quran.
Orang yang dah kemah faham Quran ataupun bererti bahasa Quran, dia tak betul dekat bacaan. Dia jadi macam tu. Dia sentiasa akan ada distraction, halangan di semua angle, semua sudut. Nak tunjuk pada kita, itulah hikmah nak baca Quran ni kena ta'awuz. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila mana nak baca Quran, kena minta lindung sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala daripada syaitan. Sebab syaitan tak suka pembaca, pemerhati, peneliti, orang yang memberi jiwa untuk menghayati. Semua syaitan tak suka. Semua lapisan orang yang terlibat dengan Quran. Semua lapisan. Jadi ini ialah benda yang kita boleh tengok kenapa Al-Quran ada eksklusif perhatian berbanding kitab-kitab lain. Sehingga ada cerita kena sentiasa buat, orang kata apa, kekemasan sebutan tu perlu dijaga. Itu penting. Okay. Kita tengok contoh amsal kaminah dia sebut situ. Contoh perumpamaan orang yang berbelanja dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67. Walaupun tidak menggunakan perkataan yang menunjukkan perumpamaan atau permisalan, akan tetapi hakikatnya ia adalah amsal. Tak ada guna perkataan masal, tak ada guna perkataan daraba, tapi ia ada unsur perbandingan. Ayat 67 surah Al-Furqan. Allah Ta'ala sebut, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا, dan orang-orang yang apabila dia membelanjakan harta, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaqturu, dan juga tidak kedekut, wa kana baina dzalika qawama, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Macam mana Allah Ta'ala nak beri satu maklumat yang begitu tepat bagi orang yang nak kongsi harta dia dengan orang? Cara yang terbaik untuk kongsi harta ialah lam yusrifu. Tuhan kata, yang pertama, lam yusrifu, tak berlebihan, bukan pakat beri je. Walam yaqturu, dan taklah terlalu kedekut sehingga dia memayahkan selektif harta tu nak sampai dekat orang. Dia kena duduk antara dua kedudukan, maknanya pertengahan. Ada orang, dia bagi je semua. Termasuklah kaki scammer pun dia bagi. Akhirnya apa akan jadi? Yang scammer akan rasa dia safety buat benda tu. Sebenarnya benda tu salah. Termasuk juga yang kita kena jaga ialah kita kena kenali orang yang kita nak beri tu, supaya orang yang betul-betul memerlukan dapat. Jangan kita pukul rata, ni semua scammer. Akhirnya yang betul-betul berharap pun terhalang. Jadi benda ni nak tunjuk pada kita, perumpamaan orang yang infak, dia bukan hanya ada harta, bagi. Ada harta, bagi. Kerja yang perlu dilakukan oleh orang yang infak ni ialah menilai penerima. Menilai penerima. Maknanya, orang yang ada harta, dia jangan ingat, dia dapat syurga tu dengan hanya keluarkan saja. Sebab boleh jadi kita memberi harta kita kepada pihak yang tak betul. Dan pihak yang tak betul itu melakukan secara berterusan tak betulnya perbuatan dia tu. Kita nak dapat pahala, memanglah kita akan dapat pahala lah. Cuma bila mana dah orang beritahu, masih lagi nak bagi. Itu yang dimaksudkan. Orang dah beritahu dia ni tak betul, dia ni tipu, bagi juga. Jadi itu yang dimaksudkan. Nak sebutnya nak dapat syurga ni, dapat syurga bukan hanya bagi. Antara cara bagi ialah bagi dengan cara yang betul. Sebab tu kalau tengok kan, sebahagian orang dia tabur duit, tu bukan cara betul. Benda ni telah ditegur oleh kebanyakan para ulama. Contohnya orang-orang yang infak makanan percuma di kawasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nak bagi makanan dekat orang. Cari tangga tinggi, ambil kotak, lempar. Orang pun berebut macam burung kat bawah. Itu bukan cara infak yang betul. Bahkan ianya merosakkan infak. Kita tidak buat macam orang agama lain. Kita tak tengok orang-orang budaya setengah-setengah orang dia pakai lempar macam tu. Itu bukan cara yang betul untuk infak. Bagi dengan cara yang paling terbaik dekat orang. Kena fikir satu alternatif supaya tak berlaku rempuhan apa semua. Tapi benda tu memang akan berlaku lah. Cuma nak sebutnya ialah antara cara orang berinfak. Cara orang berinfak ialah seperti itu. Tambah zaman sekarang ni nak infak untuk mengurangkan pandangan orang. Waktu kita infak tu lebih mudah. Sebab kita ada transfer,
Kita ada macam-macam. Kita nak bagi makanan dekat orang, kita tak perlu pergi ke rumah dah. Cukup kita ada dia punya alamat, kita hanya hantar, orang kata apa, runner untuk hantar je, tanpa dia perlu kenal kita. Ini ialah bentuk rahmat akhir zaman. Nak buat kebaikan ni dia lebih tertutup. Konteks face to face tu kurang. Lebih menjaga. Cuma nak sebutnya ialah ayat ni Tuhan sedang buat perbandingan. Orang yang infak, dia sedang menginginkan syurga. Tapi syurga bukan semudah yang kita fikir nak masuk. Walaupun kita rasa macam kita deserve, berhak atau tak dapat. Tapi tidak semudah itu. Masih lagi ada ruang-ruang yang perlu diperhatikan. Masih lagi perlu ada keadaan-keadaan yang perlu diraikan untuk kita melakukan dan merealisasikan kebaikan tu. Okay. Yang ketiga, amsal mursalah. Ia adalah kalimah-kalimah Al-Quran yang disebut secara bebas tanpa ditegaskan kalimah penyerupaan, tetapi dapat digunakan untuk penyerupaan. Seperti firman Allah Azza wa Jal, ihdinas siratal mustaqim. Perkataan sirat. Sirat maksudnya jalan. Tapi adakah maksudnya jalan secara literal? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adakah dengan maksud jalan dengan yang kita faham, jalan yang berturak tar sekarang, ataupun pada zaman dulu jalan yang telah dibuka laluannya oleh mana-mana traveller sebelum pada ni? Sebab merujuk kepada perkataan as-sirat. As-sirat ni kalau tuan-tuan tengok dari segi bahasa Arab, sa, ra dan juga ta, ianya ialah jalan yang sangat mengelirukan yang duduk atas padang pasir. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa tengok orang-orang Arab punya aktiviti yang bersifat adventure dia orang, ya, dia orang suka bawa 4x4 ni masuk ke tengah padang pasir. Dan antara kawasan yang menggerunkan di padang pasir ni 4 buah negara. Oman, Kuwait, Arab Saudi, ada satu lagi negara. Rasanya Iraq ke apa, UAE ataupun Bahrain, kawasan-kawasan tu lah. Okay. Dia ada satu kawasan nama dia Qatar pun sekali. Dia ada satu kawasan nama dia padang pasir yang mengelirukan, dia panggil Rub'ul Khali. 1/4 yang kosong. Rubu' tu maksudnya 1/4, khali tu kosong. Bila mana kita tak mahir dengan kawasan ni, kita akan boleh sesat, putus hubungan, situ line telefon apa semua tak ada. Sebab bila mana kita sangkut je situ, kita akan tengok semua gunung ataupun bukit berpasir sama di semua arah. Mengeliru kan. Jadi cara yang perlu dilakukan bila mana kita sampai situ, pertama kena bawa orang yang sangat berpengalaman yang boleh trace sirat, jalan tu. Kalau tuan-tuan tengok bila mana dia buat video, dia terbangkan drone, 4x4 dia tak akan jalan straight atas padang pasir. Dia ada laluan ni. Tapi kita tak nampak sebab kita punya tabiat muka bumi kita bukan macam tu. Kita tak kerti nak pilih. Kita tengok hamparan tu ialah sebuah padang pasir warna sama, padang pasir. Tapi waktu dia lalu, dia bukan belah macam tu, straight macam tu. Bukan. Dia kena tengok kat mana tanah lembut, pasir lembut. Yang ni dia panggil sirat. Maknanya Tuhan nak buat perbandingan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya jalan yang lurus, dia bukan hanya setakat macam jalan di Malaysia. Tengok signboard, okey, menuju ke Alostar, terus straight. Kan? Jalan yang mengelirukan. Itu maksud perkataan sirat di situ. Dia macam jalan yang digunakan oleh orang Arab waktu dia travel di padang pasir. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang Arab yang dah biasa dengan padang pasir pun, dengan 4-way drive dia yang begitu baik, elok apa semua ni, yang begitu complete, sebab dia orang memang modified kereta-kereta tu bagi sesuai untuk buat kerja. Dan dia orang dah tahu berapa air pressure ataupun tekanan angin yang sesuai. Sebab saya pernah join waktu di Qatar dulu. Dia nak masuk je padang pasir, dia akan kurangkan sikit angin tayar kereta. Bahkan ada yang tukar tayar jenis lain. Sebab dia faham tabiat jalan di padang pasir tu. Sangat faham. Walaupun nampak macam mahir, boleh sangkut lagi. Still boleh sangkut. Boleh, orang kata apa. Dan dia kena bajet macam mana kaki dia nak letak pedal apa semua. Supaya waktu dia melangkaui kawasan-kawasan yang macam ada matak. Matak ni apa bahasa Melayu? Bonggol. Dia boleh perasan benda tu. Macam kita,
kita jalan tar ni, bonggol, dah ada warna pun kadang-kadang kita tak perasan kita langgar je. Tapi nak kata betapa sirat ni dia sangat mengelirukan. Dia nampak benda tu, dia dah tahu macam mana cara nak tekan minyak. Kalau kita bonggol jalan, kita perlahan bagi lepas. Dia untuk bawa padang pasir, nampak bonggol, dia kena tekan lebih lagi, baru boleh lepas. Sebab tu kita tak akan boleh faham perkataan sirat ni sehingga kita terlibat dengan kebiasaan masyarakat Arab di padang pasir. Kita akan nampak mana dia sangat mengelirukan. Mana kita hari-hari duk minta dalam salat 17 kali ni, sirat jalan yang benar, jalan yang benar. Inilah cerita jalan yang benar yang sangat mengelirukan. Sebab berapa ramai orang yang menisbahkan diri sebagai pihak yang benar. Kita ambil Malaysia dah lah. Tak payah ambil seluruh dunia, ambil Malaysia. Berapa ramai asatizah yang menyatakan dia membawa kebenaran, dia promot kebenaran. Berapa ramai kelompok atas nama parti, atas nama ajaran, atas nama tarekat, atas nama apa-apa saja yang sentiasa bawa promot kebenaran. Inilah sirat-sirat yang mengelirukan. Sehingga kita minta pada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar supaya kami tidak terkeliru. Walaupun kita dah ada kata apa, equipment yang baik. Kita boleh bayang masyarakat Arab, orang Arab sekarang, bila mana dia nak buat aktiviti al-barriyah, dia panggil istilah dia. Maknanya seronok-seronok. Dia kalau kita join orang Arab ni, dia pergi padang pasir tu, dia nak adventure lalu jalan tu je. Sebab dia orang dia tak ada bukit yang ada pokok kayu macam kita untuk hiking. Dia orang akan bawa kapek, bawa semua alat macam piknik apa semua, sampai dah dekat tempat yang agak tenang, dia berhenti, dia buat bara api apa semua, minum-minum kopi apa semua, lepas tu belah balik rumah. Dia bukan macam kita nak buat BBQ apa semua, ada juga, tapi dia tak semangat lah. Sebab dia orang ni dengan pakaian, dengan pakai jubah macam tu tidak memungkinkan nak buat kerja-kerja blomoy macam tu. Cuma nak sebutnya, dia nak adventure tu je. Tapi satu benda yang kita boleh belajar ialah pemilihan jalan tu kritikal. Lebih kritikal berbanding orang yang hiking. Kita tengok orang pilih jalan, tengok jalan apa semua. Itu pun boleh buat contoh juga. Tapi kita nak balik pada yang masyarakat Arab ni. Sebab dia punya pattern sama. Padang pasir ni semua keadaan dia sama. Dan kalau masuklah Rubu'ul Khali tu, tak kena gaya, dah banyak kes orang yang sangkut, mati dan akhirnya tak boleh keluar. Dia macam cerita orang kita lah, pergi hiking, masuk gua, terperosok dalam gua tu tak boleh keluar. Tu belum cerita kena colek dengan bunian lagi. Cuma nak kata di masyarakat Arab pun dia ada benda-benda seperti itu. Cuma nak sebutnya ialah perkataan sirat itu penting untuk kita teliti. Perbandingan Tuhan nak sebut, jalan untuk cari kebenaran itu seperti memburu sirat yang benar, memburu jalan yang benar waktu kamu buat aktiviti di padang pasir. Okey. Jalan ini merujuk kepada hidayah, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan permisalan jalan yang lurus. Dia merujuk kepada hidayah. Okay. Menurut Imam As-Suyuti, muka surat 117, Az-Zarkashi, amsal Al-Quran terbahagi pada dua bahagian sahaja, iaitu musarrahah dan kaminah. Mereka tidak menjadikan mursalah sebagai bahagian daripada amsal Al-Quran. Poinnya ialah untuk teknik tadabbur yang ke-8 ni. Bila mana kita baca Quran, kita kena kenal pasti ayat Quran yang ada unsur perbandingan ataupun unsur kiasan. Penggunaan perkataan itu nak kias kepada apa? Nak sebut kepada apa? Okay. Jadi ini nak sebut pada kita, antara cara untuk kita dapat interaksi Quran dengan baik ialah kita kenal pasti. Ayat ni sedang bercakap tentang comparison, perbandingan. Membanding antara kehidupan dunia, kehidupan akhirat, membanding antara itu dan ini, itu benda biasa yang ada dalam amsal Quran. Terus kepada teknik yang ke-9. Memahami konsep qasam. Qasam ni maksudnya lah sumpah dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat tentang sumpah dalam Al-Quran ni. Qasam dalam Al-Quran merujuk kepada mengikat atau meyakinkan jiwa seseorang untuk menolak atau menerima sesuatu. Bagi yang bersumpah, sesuatu yang kerananya ia bersumpah merupakan sesuatu yang agung. Memperluas maksud dengan disertai penyebutan sesuatu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan menggunakan huruf waw, iaitu elemen sumpah. Kalau kita demi lah kot, kita nak bersumpah, kita akan guna perkataan itu, kalimah itu. Tapi untuk masyarakat Arab, dia akan guna waw, huruf waw itu. Sumpah atau alat lainnya. Jenis-jenis qasam secara umum ada dua bahagian. Qasam zahir, iaitu qasam yang mana pembuat sumpah dan perkara yang disumpah dengan jelas
dengannya jelas terlihat dan disebutkan, atau qasam yang membuat sumpah tidak disebutkan tetapi diganti dengan huruf sumpah seperti ba, ta dan juga waw. Contoh firman Allah Azza wa Jal yang menggunakan huruf sumpah waw, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gelita. Contoh tu dia bagi agak simple. Kita kena tengok surah Al-Laili ni untuk kita nampak apa maksud ataupun apa fungsi waw itu, dia nak fokus pada apa. Okey. Kita ambil contoh daripada ayat lain lah, surah lain, untuk mudah kita nampak. Sebab Al-Laili tu dia agak teknikal sikit. Paling mudah untuk kita ambil sebagai contoh ialah surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, Tuhan sebut wal-adiyati dhabha, kuda perang betina yang bila mana dia berlari, lari kencang sehingga nafas dia kuat, kita dengar. Al-adiyah dalam bahasa Arab, kuda perang. Tuhan kata wal-adiyat, demi kuda-kuda perang berjantina betina. Kuda perang tu ialah jantina dia betina. Dhabha, bila mana dia berlari kencang, dengusan nafas dia tu kuat, Tuhan kata. Demi kuda-kuda ni. Kemudian falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha ialah sifat kepada adiyat itu. Tuhan kata bila mana dia berlari, nafas dia kuat, muriyati qadha. Muriyat maksudnya ialah dia berlari daripada tapak kaki dia, ladang kuda tu terpercik api, lajunya, larian dia. Falmughirati subha, dan bila mana dia lari laju, nafas kuat, dia menyerbu, merempuh musuh pada waktu-waktu yang unexpected, tak diduga, iaitu waktu subuh. Okay. Seterusnya, ayat yang keempat, fa'atharna bihi naq'a, sehingga dia menghamburkan debu yang tebal dengan sebab dia rempuh musuh tu. Fawasatna bihi jam'a, dan dia menggempur di tengah-tengah kawasan tu. Okay. Ayat 1 sampai 5 cerita tentang sumpah kepada kuda-kuda perang betina tu. 5 ayat cerita sifat kuda betina ni. Pertama, lari sehingga nafas kuat. Yang kedua, lari sampai keluar api dekat tapak kaki. Yang ketiga, bila mana dia rempuh pada waktu yang tak diduga, iaitu waktu subuh. Dan bila mana dia rempuh sampai dia punya debu tu berterbangan tinggi, dan rempuhan dilakukan ialah di center musuh tu, tengah. Tuhan pun jawab. Maksud daripada sumpah terhadap kuda betina tu ialah pada ayat yang ke-6, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur terhadap Tuhannya. Nak cerita apa sebenarnya ayat tu? Nak cerita bagaimana kuda-kuda Arab yang hebat, kuda perang yang hebat, yang bila mana dijaga baik. Kuda ni bila mana tuan dia jaga baik, dia telah memberi jiwa dia untuk berkhidmat kepada tuan kuda ni. Sebab itulah dia sanggup berlari sampai keluar api, dia sanggup berlari sampai bunyi nafas dia tu kuat, dia sanggup berlari pada waktu subuh. Ni bukan kuda untuk buat kerja pertanian. Ni kuda untuk perang. Training dia ialah training army. Bila mana training army, antara benda yang akan dilakukan ialah kuda tu akan aktif pada waktu kuda-kuda yang tak terlibat dengan perang ni tak aktif. Kuda pertanian, subuh tidur macam kita. Tu kuda pertanian. Tapi kuda perang, dalam air pun aktif. Sebab tu kita akan tengok orang yang buat latihan ketenteraan, dia akan ada satu latihan, dia dalam air tu kena jaga. Kena jaga. Waktu mana? Waktu subuh pula tu. Dia punya training dia tu. Nak bagi lasak. Fa'atharna bihi naq'a. Bila mana masuk pada waktu-waktu yang tak terduga, dia serang tu dia bukan serang musuh pada waktu subuh tu, seranglah keadaan mengantuk, malah, tak semangat. Bukan. Semangat. Sebab tu debu berterbangan. Dan dia masuk, dia serang center, bukan serang ujung. Tepi-tepi, kawasan orang tak ramai. Dia serang dekat tempat yang paling ramai. Dia masuk tengah. Tuhan nak cerita apa? Wahai sekalian pemilik kepada kuda perang, tengoklah kuda-kuda yang kamu bela bila mana berkhidmat, sepenuh hati dia berkhidmat.
Tapi untuk kamu sekalian manusia yang telah terima nikmat pada aku, bila mana aku suruh beribadah, buat malah-malah. Memalukan diri kamu berbanding kuda yang kamu pelihara. Itu maksud daripada qasam tu. Daripada sumpah tu. Tuhan bersumpah nak suruh kita tengok bahawasanya bagaimana haiwan yang tak kena dosa pahala, tapi kena training yang begitu dahsyat, diminta untuk berjasa kepada pihak yang beri dia training, cara dia berjasa tu luar biasa. Beza dengan kita manusia, makan nikmat Tuhan semua, ambil semua free ambil. Tapi bila mana Tuhan minta untuk bantu agama dia, Tuhan minta untuk beribadah pada dia, buatlah keadaan malah-malah, buatlah keadaan lebih kurang. Tidak mencontohi. Tuhan suruh kita bangun subuh pula keadaan tak mandi, baju pun baju berbau semua, pergi sembahyang subuh. Memalukan kuda pun semangat. Kuda semangat. Sebab kuda perang ni dia diminyakkan tubuh badan dia. Untuk bagi nampak dia lebih shining dan dia lebih berketerampilan. Dan kuda ni sengaja dipanaskan pada awal pagi. Sebab tu kita tengok kalau macam kuda-kuda yang digunakan untuk benda-benda macam ni, dia akan consume pel kuda lah. Pel kuda yang orang duk ambil nak berjoget dekat kelab malam tu. Pel tu untuk kuda, bukan untuk orang. Pel tu memang nak bagi kuda aktif. Sebab tu kesan daripada pengambilan pil tu, dia akan menyebabkan degupan jantung tak stabil. Degupan jantung kita akan jadi laju macam kuda tu lah. Sebab tu kita duduk tepi kuda, kita boleh dengar degupan jantung yang sangat laju. Tujuan ialah nak bagi peluh dia makin banyak keluar. Dia merembeskan peluh. Sebab kuda, dia akan naik value dengan makin laju dia berlari. Kalau kuda tu kita nak suruh dia mati cepat, jangan bagi dia berlari. Dia akan jadi slow, dia akan stroke, dia akan lemah. Tapi kuda yang diasah dengan berlari selalu dan selalu buat training-training yang berat ni, dia naik value dia. Cuma Allah Ta'ala nak menarik perhatian pada ayat-ayat yang bersifat sumpah ni. Dia bersumpah demi kuda tu. Maksudnya kalau aku beri tanggungan dosa pahala pada kuda, kuda tu lebih baik perform berbanding kamu. Itu maksudnya. Tuhan nak bersumpah tentang benda tu lah. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan qasmuz zahir. Qasam yang jelas. Qasam mudwar, muka surat 117, ataupun qasam yang mana pembuat qasam atau perkara yang disumpah dengannya tidak jelas dan tidak disembunyikan, tetapi keberadaan yang ditunjukkan oleh huruf lam muakkidah. Muka surat 118. Lam berfungsi untuk menguatkan isi pembicara. Contohnya firman Allah Ta'ala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan diri kamu. Perkataan tubla masuk huruf lam situ. Lamut ta'lil. Untuk menunjukkan pasti kamu akan diuji. Ataupun contoh lain dalam Al-Quran, Tuhan sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kami pasti akan uji kamu dengan takut, kurang harta, kematian ahli keluarga terdekat yang disayangi, kerosakan harta benda. Tuhan nak beritahu pasti akan diuji. Tuhan bersumpah dengan ujian itu. Ujian tu pasti akan berlaku. Semua orang, sikit ataupun banyak, pasti akan berlaku. Dalam ayat surah Ali Imran ni, ayat 186, Tuhan nak beritahu harta kita dan diri kita ni menjadi ujian. Harta sikit pun ujian, harta banyak pun ujian. Diri kita ni elok pun ujian, tak elok pun ujian. Semua akan diuji. Orang yang ada harta banyak diuji dengan dia tak tahu nak habiskan harta dia dengan jalan yang paling baik. Orang yang kurang harta, dia tak tahu macam mana nak kembangkan harta dia dengan jalan yang Tuhan redai, akhirnya dia pilih jalan yang Tuhan murkai. Orang yang ada elok rupa parah dia menjadikan keelokan rupa parah dia untuk buat benda-benda yang tak betul. Orang yang rupa parah dia kurang elok, dia pun gunakan rupa paras yang kurang elok tu untuk mengambil asbab-asbab yang menyebabkan murka Tuhan diundang. Mungkin dengan sebab karakter muka dia tu tak berapa elok, dia masukkan diri dia dalam kegiatan yang bersifat jahat apa semua. Cuma nak katanya, Tuhan nak sebut ialah qasam mudwarnya ialah pada perkataan la tublawunna. Lam dengan nun taukid di belakang tu. Adanya elemen ni nak tunjuk pada kita Tuhan sedang bersumpah. Aku sumpah pasti akan diuji. Pasti. Tak ada seorang pun terlepas. Orang atasan, orang bawahan, bangsa apa yang namanya manusia pasti akan diuji. Okay. Itu ialah teknik tadabbur yang ke-9.
Yang ke-10. Okey, yang ke-10 ni dia agak panjang sikit. Kita baca mana yang sempat je lah. Okey. Menjaga disiplin dalam menerima riwayat Israiliyat. Bila mana kita baca Quran, sudah pasti cerita-cerita yang ringkas dalam Al-Quran memerlukan tafsir-tafsir yang membantu untuk menyempurnakan cerita tu. Dan sifat orang kita ni, bila mana kita tahu ianya cerita, kita nak cerita tu detail. Ataupun nak cerita tu biar ada beberapa babak-babak yang begitu menarik lah untuk ditelusuri. Okay. Dia sebut situ. Israiliyat adalah kata yang dinisbahkan kepada Bani Israel, iaitu keturunan Nabi Yaqub. Manakala Israiliyat adalah cerita-cerita orang Yahudi bersumber daripada ahli kitab yang masuk ke dalam tafsir Al-Quran, baik berkaitan dengan agama atau budaya mereka atau tidak, yang tidak diriwayatkan melalui kaedah mereka. Israiliyat inilah cerita yang diambil daripada ahli kitab yang lebih awal lagi. Yahudi, Kristian, yang dalam cerita mereka tu ada betul, ada tak betul. Tak semua Israiliyat ditolak. Okay. Kita tengok apa lagi yang dia sebut. Sedangkan lebih terperinci lagi, Israiliyat adalah semua cerita lama yang masuk ke dalam tafsir bersumberkan daripada orang Yahudi, Nasrani atau selainnya. Selain keduanya. Orang Yahudi mempunyai pengetahuan keagamaan yang bersumber daripada Taurat, sedangkan orang Nasrani mempunyai pengetahuan keagamaan yang bersumber daripada Injil. Jadi kedua-dua riwayat ni menyerap masuk ketika mana yang masuk Islam pada waktu tu ialah bangsa-bangsa yang pernah beragama dengan agama ni. Yahudi dan Kristian ni. Waktu zaman sahabat lagi, zaman tabi'in, zaman kerajaan-kerajaan Islam yang dulu. Secara umum dia sebut, cerita Israiliyat terbahagi pada 3 bentuk. Yang pertama, cerita yang kita ketahui terbukti kebenarannya bersumber pada Nabi Muhammad dengan nukilan yang benar. Ada cerita-cerita yang ahli kitab tahu, lalu Nabi pun verify, cerita tu betul. Contoh, sebelum turun surah Kahfi, cerita bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni dah ada dalam maklumat ahli kitab. Dah ada dah. Cuma ayat Quran tak turun lagi. Turun ayat Quran, dia detailkan apa yang berlaku antara pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Termasuklah Ashabul Kahfi, termasuklah Zulkarnain apa semua. Umumnya cerita-cerita yang ada dalam surah Kahfi tu ialah cerita Israiliyat yang dah ada sebelum turun surah tu. Turun surah tu dia detailkan cerita tu. Okay. Yang kedua, cerita yang telah kita ketahui kebohongannya, iaitu yang bertentangan dengan syariat atau tidak sesuai dengan akal. Cerita-cerita ini ditolak periwayatannya seperti beberapa rekaan kisah Nabi Yusuf AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS dan semisalnya yang mereka ceritakan dalam kitab Taurat. Mana cerita-cerita yang penambahan. Contoh yang paling popular dengan masyarakat Melayu itu ialah cerita-cerita penambahan pada kisah Nabi Sulaiman. Banyak lah cerita-cerita. Bahkan bukan riwayat Israiliyat lagi. Dicampur dengan riwayat orang Melayu kita yang pandai bercerita pun. Sebab tu kita akan jumpa cerita gong Nabi Sulaiman, sang kancing Nabi Sulaiman bersama. Itu cerita Melayu liat. Bukan Israiliyat. Dia combine Israel dengan Melayu. Pandai. Semua kaki pandai cerita. Jadi dia combine dua cerita tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya cerita-cerita seperti ni ada. Contoh kepercayaan anak yang lahir dengan mata yang juling, apa benda yang berlaku. Itu Israiliyat tu, riwayat tu. Orang Melayu kita ramai berpegang dengan benda tu. Dan percaya. Itu ialah satu benda yang benar. Sebenarnya itu hanyalah tambahan saja. Okay. Yang ketiga, cerita yang tidak termasuk dalam bentuk pertama dan juga bentuk ketiga. Cerita itu dibiarkan, tidak ditolak dan tidak boleh diterima. Tidak boleh dipercayai dan tidak boleh didustakan serta boleh kita ceritakan dan juga boleh untuk tidak. Maknanya 3 kategori lah Israiliyat tu. 11 contoh Israiliyat dan juga kisah palsu. Okay, yang pertama, balasan kerana makan buah khuldi, kisah rekaan terhadap Nabi Adam dan Hawa. Telah tersebar dalam kalangan masyarakat bahawa nama pohon yang disebut pada kisah Nabi Adam itu ialah pohon khuldi. Dikatakan bahawa sebaik sahaja Nabi Adam memakan buah itu, ia disekat di kerongkong lalu dinamakan khuldi. Manakala Hawa pula memakan tersekat di dada lalu dinamakan buah dada bagi wanita. Cerita ni masyhur. Ustaz-ustaz duk cerita. Kitab-kitab Jawi lama kita pun masuk cerita-cerita ni. Antara sebab orang lelaki ada Adam Apple tu. Halkom lah. Sebab kesan buah khuldi tu yang dicekik oleh malaikat situ. Sebab
Sebab tu kekal. Tak ada kena-mena pun. Memang struktur tubuh orang lelaki macam tu pun. Termasuklah buah dada yang ada pada perempuan. Sebab malaikat cekik dua situ, tu yang jadi macam tu. Ini semua tambah-tambahan. Memang struktur tubuh perempuan seperti itu. Dia bukan kata apa, tambah-tambahan. Tu belum cerita lagi kenapa orang perempuan datang haid. Kerana hukuman daripada Allah Ta'ala, kerana telah menggoda Nabi Adam. Sebab itulah perempuan dikenakan mengandung dengan haid tu. Benda yang menyakitkan bagi perempuan. Itu pun sama. Itu pun cerita Israiliyat yang disebarkan. Bukan kerana itu orang perempuan dipilih sebagai jantina yang kena mengandung dan juga melahirkan, dan juga adanya peredaran darah dalam tubuh badan dia. Bukan kerana kesan dia menggoda. Dan sebenarnya bukan godaan tu datang daripada Hawa pun. Bukan datang daripada isteri Nabi Adam. Godaan itu datang daripada bisikan syaitan yang telah masuk dalam hati sanubari dua orang tu. Nabi Adam dan juga isterinya sekali. Walaupun ada riwayat yang cuba macam nak tunjukkan permulaan yang kena ialah isterinya dulu. Cuma kalau kita baca riwayat tu, ulama cuba nampakkan bahawasanya ianya nak menunjukkan pada kita kejadian perempuan yang memang emosinya lebih mudah tersentuh berbanding lelaki. Tu je. Bukanlah nak kata punca keluar tu perempuan. Itu nak memburukkan perempuan. Tapi emosi memang akan datang daripada perempuan dulu. Sebab memang kejadian tu perempuan lebih kata apa tu emosi dia. Lebih tersentuh emosi dia berbanding lelaki. Okay. Jadi cerita-cerita itu, kisah ini adalah palsu dan tidak ada usulnya daripada Al-Quran maupun hadis yang sahih. Maka yang benar adalah kita berserah kepada Allah Azza wa Jal, apakah nama pokok itu maupun kegunaannya berdasarkan firman-Nya. Dalam muka surat 120 tu. Nama pokok pun tak sebut. Apa fungsi pokok tu? Tidak ada penerangan. Cuma yang Tuhan sebut, wala taqraba hadhihi syajarah. Sebab ini ialah ibtila, ujian kepada Nabi Adam. Dan juga nak suruh anak cucu Nabi Adam supaya sedar. Kita ada musuh yang tak dapat dilihat dengan mata, iaitu syaitan. Sebab tu ada orang tanya, macam mana syaitan masuk? Bukankah syurga ni telah ada dia punya secure dia? Sebab saya mungkin pernah sebut sini. Syurga yang didiami oleh Nabi Adam, Quran guna perkataan jannah. Dia dimasukkan ke dalam syurga. Sebab jannah tu, bahasa Melayu kata terjemah syurga. Tapi jannah juga difahami dalam bahasa Arab ialah kebun. Kebun yang penuh dengan buah-buahan apa semua, itu dia panggil jannah dalam bahasa Arab. Sebab tu ada sebahagian ulama tafsir mengatakan tempat Nabi Adam duduk tu, dia bukan syurga yang dijanjikan balasan di akhirat nanti. Cuma dia indah macam syurga. Dia komplit dalam tu. Dia macam teaser lah. Macam bagi rasa, bagi nampak dulu. Jadi sebab itulah iblis boleh masuk, bisikan dia boleh masuk. Dan saya lebih cenderung pada tafsiran itu. Menampakkan tidak kurang sikit kontradik tu. Orang nak cari celah, nak petikai ayat Quran tu kurang. Sebab ramai orang tanya, kalau kata syurga yang Nabi Adam duduk tu, syurga yang kita akan masuk nanti di akhirat, maknanya lekeh lah syurga tu sehingga iblis boleh masuk. Kalau kita pakai riwayat iblis tak masuk pun, kita pakai pandangan yang mengatakan iblis tumpang ular untuk masuk sampaikan bisikan tu. Masih still ada rasa macam sampai tahap tu syurga boleh dibolosi dia punya keselamatan tu. Nak sebut pada kita bahawa kadang-kadang orang dia nak cari pasal tu, dia boleh cari pasal di situ. Sebab tu pandangan yang mengatakan syurga itu dengan makna kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan. Sebab sifat syurga ni, dia tak ada apa yang dilarang lah tu. Sebab tu saya lebih cenderung, saya tak katalah pandangan yang lain itu kurang, tapi saya lebih cenderung pada pandangan ulama tafsir yang mengatakan syurga itu ialah kebun yang dia punya apa yang ada dalam kebun tu sama hebat juga dengan syurga. Tapi dia bukan syurga yang kekal abadi, yang menjadi tempat balasan kepada orang-orang beriman, para nabi, orang-orang saleh apa semua tu, bukan. Sebab syurga dia tak ada
kata apa? Larangan. Syurga ni kita boleh makan semua. Sebab yang Nabi Adam masuk, dia ada larangan satu. Semua boleh makan kecuali ini. Kalau yang ada sifat ini bukan syurga. Sebab syurga sifatnya semua kita boleh ambil. Semua. Itu pandangan lah. Saya tidak mengatakan, ulama' yang mengatakan ianya syurga yang menjadi tempat kekal abadi, itulah tempat Nabi Adam duduk. Kita hormatlah pandangan tu. Cuma dari segi orang nak cari kekurangan Quran, nak nampak ayat Quran firman Tuhan ni ada something, dia akan guna celah-celah itu. Celah-celah yang tak ada isu pun tapi nak jadi isu itu. Okay. Cerita kedua, Nabi Adam disingkirkan dari syurga kerana dihasut oleh Hawa. Yang ni dah kita sebut tadi. Kita cepat-cepat je lah. Muka surat 121. Nabi Adam, nama anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Penamaan ini tidak sampai mencemarkan agama. Okay. Dalam Al-Quran, kita tengok muka surat 121 tu, maupun hadis yang sahih, tidak pernah menerangkan dengan lebih lanjut mengenai siapakah nama kedua anak itu. Namun nama yang masyhur di kalangan kita adalah Habil dan Qabil mengikut kitab-kitab tafsir. Allah Subhanahu Wa Taala hanya hendak menceritakan pengajaran kisah ini tentang kedengkian dan dendam kesumat sama manusia yang telah terjadi sejak dahulu lagi. Poinnya ialah dendam, kesumat dan juga hasad dengki yang ada. Yang tu yang Tuhan sebut pada surah Al-Maidah. Kita boleh tengok pada muka surat 122 dan juga ayat yang lain yang dia bawa daripada surah Al-Maidah. Dia sebut itu, cerita tentang pembunuhan. Selepas itu, muka surat 123 tu, selepas berlaku pembunuhan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seekor burung untuk mengajar Qabil cara mengebumikan jenazah. Okay. Nak sebutnya ialah dia nak point sini untuk kisah yang ketiga ni ialah nama-nama watak yang ada dalam cerita Quran. Kesemua nama-nama watak yang tidak dimention oleh Al-Quran, namanya semuanya riwayat Israiliyat yang tak terlepas daripada kecacatan dan juga pertikaian di kalangan para ulama. Nama anak Nabi Adam, nama perempuan yang telah menggoda Nabi Yusuf pun ada pertikaian. Nama ratu penguasa bagi negeri Sabak yang sezaman dengan Nabi Sulaiman. Ni semua ada pertikaian. Balqis, Zulaikha, Habil, Qabil, nama-nama ni semua datang pada riwayat Israiliyat. Dan nama-nama ni tidak ada riwayat yang kuat poinnya. Cuma untuk bagi nampak mudah, orang pun pakai nama tu. Bagi nampak faham je lah. Tapi untuk kita betul-betul nak terima inilah nama yang sebenar, tak boleh. Sangat-sangat tak boleh. Sebab dia tak kuat. Benda yang tak kuat untuk diambil sebagai pegangan. Sebab Al-Quran membawa maksud yang lebih luas lagi ataupun lebih detail lagi, iaitu ambil pengajaran cerita, bukan ambil nama wataknya. Ambil pengajaran cerita, tak ambil nama watak. Jadi kalau kita nampak mesej Al-Quran, kita akan tahu benda tu bila mana sengaja di blindkan oleh Al-Quran, disamarkan oleh Al-Quran, maknanya dia tidak menjadi tempat yang kita kena duduk lama situ. Tak perlu beri fokus sangat. Dia macam kita kan, tengok cerita drama apa semua, tengok movie ke, ada orang dia nak tahu nama sebenar pelakon tu. Bersungguh dia, bergaduh pun nak tahu nama watak. Okey, selepas dah tahu, apa anda dapat? Tak ada apa pun. Sebab pelakon yang melakonkan movie ataupun drama, apa yang dia nak, pertama, of course lah payment. Yang kedua, maksud daripada watak yang dia bawa tu. Dia bukan nak suruh orang kenal sangat nama dia pun. Tapi kena kenal jugalah untuk anugerah apa-apa. Cuma nak sebutnya ialah benda tu bukan menjadi keutamaan. Yang menjadi keutamaan ialah genre cerita yang dia nak bawa tu. Tajuk apa, tema apa. Yang tu yang lebih utama untuk touch penonton. Itu lebih baik. Okay, cuma nak sebutnya ialah ada orang dia bermati-matian. Kesan daripada adanya nama-nama ni, apa jadi tuan-tuan? Yang terjadi ialah wujudnya kepercayaan kubur-kubur mereka atas muka bumi ni secara spesifik. Sebab tu kita akan tengok Habil dan Qabil ni ada satu tempat di India, di tengah bandar Uttar Pradesh. Saya pernah sampai kawasan ni. Ada dua kubur yang panjang dinisbahkan kepada Habil dan Qabil. Uttar Pradesh ni kalau kita pergi di India, ianya ialah tempat komuniti Syiah yang
ramai di India. Kita kena tahu, India dan Pakistan, dua negara di benua India ni, populasi Syiah lebih ramai pada Iran, Iraq dan Lubnan. Lebih ramai. Sebab tu kalau orang tanya, Syiah paling ramai di mana? Di India dan Pakistan. Tapi yang struktur negara, 3 tu lah. Iran, Iraq dan juga Lubnan sekarang. Dan tempat-tempat Ardul Muqaddasah dia, tanah-tanah suci dia, berada di Iraq paling banyak. Cuma nak sebutnya ialah, di Uttar Pradesh tu, kalau tuan-tuan pergi, dia akan tengok, Uttar Pradesh ni, kita pergi, kita tak akan nampak dia punya budaya Syiah di sana, seperti mana Syiah yang ada di Karbala, di Najaf, di Iran, di Iraq ni. Ataupun di Iran sendiri, di Tehran apa semua. Kita nampak pada elemen pakaian dia, lepas tu corak rumah dia yang memang ada, orang kata apa, elemen-elemen dia lah. Kita pergi Uttar Pradesh, kita akan nampak kehidupan Uttar Pradesh adalah seperti mana bandar-bandar lain di India. Dengan street food tepi jalan, benda biasa. Okay. Bila mana kita pergi tempat-tempat tertentu, baru kita akan nampak. Sebab dia ada satu tempat di Uttar Pradesh tu, satu kawasan nama dia Imam Bara. Imam Bara ni ialah tempat yang akan menjadi tumpuan pada 10 Muharram, 1 sampai 10 Muharram. Situ tempat tu akan jadi pack dengan perayaan ritual yang pelik-pelik. Bahkan Syiah-Syiah yang brutal pun akan turun pada waktu tu. Brutal ni maksud saya ialah yang Ismailiyah, yang kalau tuan-tuan dengar cerita brutalnya dia orang ni, kita terkejut lah. Sebab 1 sampai 9 Muharram ni dia akan buat upacara yang luar biasa. Dia akan buat kemah yang panjang untuk buat ritual yang pelik-pelik, zikir-zikir yang kita masuk pun kita akan rasa vibe dia tu lain macam sikit. Itu yang, tapi waktu saya pergi tu bukan waktu bulan Muharram lah, sekitar bulan Julai ataupun bulan Ogos macam tu. Nak sebutnya ialah kita boleh nampak benda tu diwujudkan. Sebab Imam Bara tu dia dakwa kubur kepada cucu Nabi, iaitu Husain bin Ali. Sedangkan kubur cucu Nabi ialah di Karbala lah. Di Iraq tu, Karbala tu. Karbala tu tempat adanya jasad cucu Nabi, Husain bin Ali. Sebahagian riwayat kata badan je situ, kepala duduk di Mesir, kepala duduk di Kahirah. Tapi riwayat tu tak kuat lah. Sebab tu kalau kita pergi ke Kahirah, pergi ke Mesir, orang akan bawa kita pergi di Masjid Husain. Masjid Husain ni dekat dengan Masjid Azhar, kawasan Universiti Azhar jugalah pada waktu tu. Tempat tu ada satu ruangan dikatakan itu kepala Saidina Husain. Di situ dibawa oleh Syiah ke situ. Syiah daripada satu kawasan di Iraq apa semua. Itu hanya, orang kata apa, dakwaan semata-mata lah. Cuma dia orang punya ramai komuniti, dia orang pernah minta kepada istilah yang digunakan oleh kelompok Syiah ni, wilayatul faqih. Wilayatul faqih ni ialah naib kepada Imam Mahdi yang ditunggu. Waktu tu ialah Khomeini yang menjadi wilayatul faqih. Untuk buat satu tempat besar bagi kelompok Syiah di India. Jadi dia buat satu tempat, provide daripada Iran sikit dana dia, dan juga komuniti Syiah di India, Uttar Pradesh tu, buat satu tempat nama dia Imam Bara Chota Bara. Dia punya ukiran exactly sama macam Tehran dan juga Karbala. Sama. Kita pergi, kita akan rasa vibe Syiah yang luar biasa situ. Tapi mereka ni campur. Ismailiyah pun duduk situ, Ithna Asyariyah pun duduk situ, dan kelompok-kelompok fraction Syiah yang lain ada situ. Cuma nak sebutnya ialah bila mana kita tengok ada kubur Habil dan Qabil kawasan tu yang memang didominasi oleh kelompok Syiah. Jadi nak sebutnya ialah dia orang pakailah nama tu. Kalau kita pergi ke Yaman, ada yang mendakwakan itu kubur kepada Balqis. Lepas tu pergi ke tempat lain pun dia dakwa ini kubur kepada. Jadi riwayat-riwayat Israiliyat tu telah menyebabkan wujudnya monumen-monumen yang diragui ni. Sebab tu ulama menentang riwayat Israiliyat. Sebab wujudnya monumen. Wujud monumen bukan hanya untuk diziarahi. Sudah pasti ada ritual yang memberi kepentingan pada pihak tertentu. Sebab kalau kita pergi di kubur Habil dan Qabil tu, tuan-tuan nak masuk kena bayar. Dia bukan free. Kena bayar. Saya tak masuk, saya duduk di luar. Cuma adalah VIP yang kita bawa tu, dia teruja nak masuk. Dia masuk, dia bayar. Bayaran dalam sekitar berapa ratus rupiah, dalam 30-40 ringgit tak lagi. Lepas pada tu dia convince kita.
Dia suruh kita upgrade. Ziarah tu bukan hanya masuk tengok kubur je. Kena buat something sikit. Kena berdoa. Dia suruh kita berdoa. Dan upacara berdoa di kalangan orang tu memang pelik lah. Kita kena beli sejadah, kena beli jambangan bunga dia. Itu semua bisnes-bisnes belaka tu. Beli sejadah. Lepas tu akan ada satu orang guide nak kena baca apa. Saya dah beritahu. Saya bawa tu Datuk. Tak payah pergi lah Datuk. Ngarut je ni. Tak apalah, jarang-jarang kita datang. Dan nak pergi juga, ada duit. Nak masuk ke? Ikut lah. Saya tak masuk lah. Datuk masuk lah. Isteri dia tak nak masuk. Datin tak nak masuk. Isteri dia macam tak selesa juga dengan tempat lah. Sebab bila mana kita pergi di Uttar Pradesh tu, dia bukan hanya orang Syiah. Hindu pun ada situ. Masuk sekali berdoa situ. Sebab di India ni, dia open, dia pluralism. Dia semua agama akan boleh pergi tempat-tempat tu. Jadi dia pun pergi. Saya dah tengok daripada luar. Ada kawan saya seorang belajar Jordan sekali. Tengok Datuk tu dah kena bodoh dengan orang. Duk Malaysia kemah lah. Duk Malaysia Datuk lah orang. Tapi India tu pakaikan, penjaga tu pakaikan macam kain khusus. Lepas tu yang kena junjung bunga tu ialah Datuk tu lah. Saya pun tengok kalau ambil gambar viral Malaysia, Datuk ni kena pecah aku rasa. Cuma nak katanya ialah, dia pergi, dia junjung semua. Masuk ke dalam saya tak tahu. Cuma yang dia cerita, ada orang tu lah hampa dia punya sejadah tu, lepas tu suruh berdoa apa semua. Yang menyebabkan Datuk tu nak sangat masuk berdoa, sebab Datuk tu telah diberikan satu katalog. Katalog dalam tu testimoni siapa yang pernah datang berdoa sini dan dapat hajat dia. Dalam katalog tu Amitabh Bachchan ada. Ya, benda tu ada. Dalam katalog tu Shah Rukh Khan pun ada. Pelakon-pelakon daripada Mumbai yang turun ke Uttar Pradesh untuk berdoa, yang tak dapat anak, yang nak berniaga bagi untung, semua dikatalogkan di situ. Dan percaya keberkatan itu datang daripada dua anak Nabi Adam tu, Habil dan Qabil. Masalahnya seorang tu dah bunuh adik-beradik dia. Kok mana berkat nak ada lagi? Dia penyebab kepada orang pandai bunuh orang kerana dia. Cuma nak katanya dia pergi, masuk apa semua dan dia minta doa apa semua, bayaran. Dan dia ada kelas je lah. Saya ingat yang paling murah bermula RM70. Saya tak ingat dah berapa rupi. Yang paling mahal RM1,500. Hanya ritual berdoa. Cuma kawan saya tu dia kata apa, dia mata dia agak spesifik sikit. Dia kata sejadah yang dia bagi tu, yang nak hampa tu, sebenarnya dia tak hampa pun. Dia buat main tangan laju je, sejadah tu tak dapat pun. Maknanya dia akan masuk balik dekat stok kedai dia tu. Maknanya sejadah tu tak diguna. Dia dah macam ada simpan satu stok yang dekat dengan kubur tu, dia akan hampa yang sama je. Cuma kita je nampak macam yang kita beli dia hampa. Bukan. Yang kita beli tak bungkus dalam plastik, simpan balik dalam rak. Kita dah bayar. Kita tak boleh buat balik yang tu. Tak boleh buat balik. Dia kekal. Cuma dia tenangkan hati kita. InsyaAllah doa tu akan dimakbul. Cuma yang menariknya saya tengok, kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan tak akan nampak diorang ni macam Syiah sebab diorang tak pakai pakaian. Dan pakaian diorang mirip dengan orang Malaysia sikit. Cuma dia pakailah kurta India kan. Cuma songkok exactly sama je songkok Malaysia. Dia claim dia keluarga daripada Abu Bakar As-Siddiq apa macam-macam lah. Dia orang ni tak boleh percaya kadang-kadang. Cuma nak sebutnya ialah kita nampak tu dengan bahaya dah. Saya dah cuba terang dalam perjalanan tu, sebab saya orang kata apa, bertelagah dengan tour guide yang India tu. Tour guide India tu dia cakap, yelah orang India dia cakap dia pujuk kawan tu memang betul-betul cairlah Datuk tu. Yang kita ni duk kata tak payah buat Datuk, benda ni tak betul. Datuk tu tak apa makan kat kita. Cuma yang India tu dia pandai cakap. Banyak jugalah tempat-tempat ziarah yang tak betul diziarahi. Dan orang kata apa, bagi saya lah agak merugikan lah. Cuma saya tak update dengan Datuk tu apa doa yang dia minta, makbul ke tidak. Kalau tak, kita nak suruh letak dalam katalog tu juga sebagai testimoni yang berjaya. Cuma tak tahulah. Cuma cara dia tu sangat dahsyat lah. Tapi dia pakai riwayat Israiliyat yang tak betul, letak situ. Okay. Jadi kita berpada situ saja. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan sambung kisah yang seterusnya, kayu koka dan manipulasi agama. Muka surat 124 tu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.